Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menghidupkan kita pada hari ini, yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang telah memberikan kita kekuatan, kesihatan dan keamanan untuk kita terus melakukan amalan yang soleh, dan kita mengharapkan agar Allah ampunkan dosa kita dan Allah pemudahkan urusan orang-orang Islam, dan Allah pelihara kita daripada sebarang kejahatan di dunia dan keburukan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini kita sambung balik pelajaran kita yang masih berkisar dalam bab ensiklopedia akhlak salaf, ya, berkaitan dengan kitab yang mana ianya merupakan membicarakan akhlak salaf, apa yang perlu dilakukan. Ya, dalam bab ini kita juga kena faham elok-elok bahawa tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agama kita ni memerlukan penghayatan. Dia tak boleh baca macam tu saja. Kerana apa? Dasar agama kita adalah keimanan. Oleh kerana itu keimanan ini adalah trust di dalam jiwa kita. Ya, trust dalam jiwa kita yang kita telah mengakui Allah sebagai Rabb dan Muhammad itu sebagai utusan, Rasul. Okay. Jadi penghayatan yang begini amat penting. Tuan-tuan dan perempuan, bila kita telah meletakkan Allah itu sebagai Rabb, saya tak tahu bagaimana tuan-tuan dan perempuan punya keyakinan, kekuatan itu. Tetapi bila kita telah meletakkan Allah itu sebagai Rabb, Tuhan yang maha agung dan maha segala-galanya kehebatan ia memilikinya, maka pengabdian hanya kepadanya, maka ia merupakan satu keagungan yang cukup dahsyat, tidak dapat ditunaikan melainkan ketaatan sahaja. Tanda kita sebagai hamba ialah dengan ketaatan sahaja. Dan ketaatan kepada Allah melalui risalah yang diutuskan kepada seorang Rasul bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keimanan, ketaatan sahaja. Dia, tuan-tuan dan puan, jika ingin merasakan kemanisan iman, di antaranya kita beriman kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, dengan meletakkan hak mutlak hanya kepada Allah, hak mutlak hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan. Di situ kita akan merasakan setiap Al-Quran yang tuan-tuan baca, ya, tuan-tuan perempuan baca Al-Quran itu dan terjemahan, kita akan merasakan kemanisannya. Bila kita tengok ayat itu pada mukaddimah yang asal pun, ya, secara kasar kita akan rasa kemanisannya. Ya, kita berbicara dengan Allah melalui Al-Quran, ya Allah, aku membenarkan risalah kamu dengan Al-Quran ini. Setiap ayat-ayat itu menceritakan Al-Quran, menceritakan hal-hal yang disebutkan dalam Al-Quran itu. Kita beriman, tuan-tuan dan perempuan, kita cuba beramal, maka kita akan merasakan kemanisan iman. Kalau tidak, kita tidak akan merasakan kemanisan iman. Jika kita membaca hanya sekadar begitu sahaja. Macam sekarang buku ini, ya, buku kitab yang ensiklopedia akhlak salaf yang dikarangkan oleh Abu Ihsan Al-Athari dan Ummu Ihsan, di mana ianya mengetengahkan, pertama mengetengahkan ayat-ayat Al-Quran, satu. Dan kedua, menggunakan hadis-hadis Nabi yang sahih, dua. Dan yang ketiga, penafsiran yang diberikan itu mengikut panduan tiga generasi yang terbaik. Okey. Jadi sekarang bagi saya, kita beriman dan kita memahami dan kita cuba mempraktikalkan, ya, mempraktikalkan seperti mana yang Allah dan Rasul nak, maka insya-Allah kita akan mampu untuk berjalan dengan sebaik yang mungkin. Baik. Jadi pelajaran kita pada bab yang kedua, keutamaan ikhlas, ya, dengan tajuk yang besar, kita sudah berada pada nombor 6. Ya. Bab keutamaan ikhlas, muka surat 114, di mana kita telah membicarakan yang pertama, wasiat Allah kepada Rasulnya,
inti dakwah para rasul. Yang ketiga, mendapat penjagaan dan pembelaan Allah. Yang keempat, salah satu syarat diterima amalnya. Yang kelima, membersihkan hati dari dengki. Ya, ini di antara pentingnya ikhlas. Kerana ikhlas bukanlah satu perkara yang boleh dibuat-buat. Ya, tetapi ikhlas boleh dipaksa pada diri kita yang asalnya tidak ikhlas. Bila dipaksa pada diri kita, dia akan membimbing ya menjadi seorang yang ikhlas dan perlu dilatihkan. Orang-orang seperti orang munafik, dia tidak ada keikhlasan. Ya, orang munafik tidak ada keikhlasan. Orang-orang yang beriman dia ada keikhlasan. Ini kelebihan. Dan memang itu tabiatnya. Orang kafir pun tidak ada keikhlasan. Jarang ya kalau nak dapat. Dan kalau dia ikhlas pun dalam bentuk yang kita nampak, wallahu alam. Ya, mungkin disebabkan kaum kerabat seperti Abu Talib membela Rasulullah SAW. Ikhlas kerana dia tahu bahawa Rasulullah itu adalah anak saudara dia, anak manakan dia. Ya. Tetapi dalam bab ikhlas yang dimaksudkan ini ialah ikhlas semata-mata kerana Allah, segala-galanya kerana Allah. Dan bila perjalanan kedatangan ikhlas ini dalam hati kita menyebabkan kita di antara orang yang terpilih. Yang alhamdulillah yang paling penting, tuan-tuan dan puan-puan, bila ada keikhlasan kita kepada Allah, maka ya ikhlas kepada Allah, ini maksudnya ikhlas dalam bab ini kepada Allah. Dia ada ikhlas kepada manusia. Ya, ikhlas kepada ialah cinta kepada alam sekitar, dia ikhlaskan diri dia untuk menjaga keamanan apa semua alam sekitar kan. Ini ikhlas kepada Allah dalam sudut ubudiyah, pengabdian kita kepada Allah. Maka itu yang dikaitkan dengan keikhlasan yang amat penting ini. Orang munafik tidak ada benda ni. Oleh kerana itu bila kita melakukan amalan-amalan, kita kena cek bagaimana kedudukan kita. Amat penting. Ya, agak tertarik dalam bab ini. Sebentar. Bismillah. Saya amat tertarik dalam bab ini apabila dinukilkan daripada Huzaifah Al-Yamani berkaitan dengan sifat-sifat orang munafik. Dan dia bagi satu kalimah yang cukup cantik. Jika kita mampu untuk melakukan amalan soleh kita bersendirian. Duduk aja sendiri. Maksudnya kita beramal, tahajud kita sendiri. Tak payah nak buat program lah. Okey, kita bertahajud semua satu malam di hari Jumaat di tempat surau ini. Ya, itu kebiasaannya terpaksa ataupun takut tak ada ikhlas. Bukan tak boleh, boleh. Tetapi kalau hanya sekadar hari itu sahaja kita buat, lepas tu hari berikutnya tak ada. Maka itu masalah. Oleh kerana itu, mungkin untuk latihan tidak mengapa. Tetapi untuk praktikalkan diri kita sebagai seorang mukmin yang sejati, maka setiap waktu persendirian, waktu sendiri, memencil diri, tak ada orang pun menyaksikan, hatta isteri ataupun anak pun tak tahu hal apa yang kita lakukan kadang-kadang, ya, bertahajud ataupun bersedekah secara senyap. Ini semua amalan-amalan yang cukup cantik. Ya, cukup cantik. Kerana apa? Amalan inilah yang menyifatkan kita sebagai seorang yang tidak munafik. Kita beriman kepada kewujudan Allah dan kita melakukan dalam keadaan kita mengenali pencipta kita, menyaksikan kita. Kerana orang munafik, dia tidak akan melakukan amalan secara senyap-senyap. Kerana dia suka menzahirkan perbuatan dia di depan orang ramai. Oleh kerana itu orang munafik, dia amat berbahaya dalam bab ini, keikhlasannya tidak ada. Namun begitu dalam siri amalan yang begitu rahsia ini, dia datang satu sifat yang dikatakan ujub. Ujub adalah satu perkara yang dia terselit dalam hati kita, syok sendiri. Saya istilah tu saya suka menggunakan syok sendiri. Kita sangka kita ni hebat, ya. Okey, dia akan datang. Masya-Allah hebatnya aku boleh bertahajud. Masya-Allah hebatnya aku boleh bersedekah di tengah tanpa orang mengetahui. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan biarkan sifat itu ada. Lawan, teruskan. Kerana dia bila datang sifat tu, dia cuba menghalangkan kita melakukan amalan-amalan baik ini dalam bentuk yang bersih. Maka kita lawan, minta istighfar kepada Allah, ya Allah ampunkan dosa aku tetap beramal kerana-Mu. Dah kita bicara begitu dan teruskan amalan. Mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada sifat munafik. Baik. Jadi yang keenam, kita membicarakan mendatangkan kedamaian bagi hati.
ya, mendatangkan kedamaian pada hati kita. Apabila kita ikhlas kepada Allah, kita tidak ada kepentingan. Kita ikhlas kepada Allah, kita tidak mengharapkan simpati seseorang ataupun kita mengharapkan harta seseorang ataupun kita mengharapkan apa-apa juga daripada manusia. Kita ikhlas kerana Allah. Maka kedamaian hati itu ada. Bahkan kita merasakan kita mengharapkan agar Allah menerima amalan-amalan kita. Itu yang paling penting. Okey. Allah berfirman. Ya, Allah berfirman. Cantik ayat ni, saya cukup suka kerana apa? Mengisyaratkan satu perkara, yakni perkara yang pertama menunjukkan kehebatan Allah sehingga dia mengetahui apa yang di dalam hati kita. Yang kedua, mengisyaratkan bahawa sifat sahabat yang Allah telah iktirafkan. Okey, kita lihat. Allah berfirman dalam surah Al-Fath. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Sesungguhnya Allah telah meredai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan, agak menarik sehingga jiwa saya baca pun rasa tenang jiwa ini tentang khabar gembira yang mana Allah janjikan kepada para sahabat, yang mana kalau kita berurusan dengan Allah, itu pasal dalam bab ini yang kita buat istikharah dalam apa juga amalan kita dan kita serah kepada Allah. Maka setiap peristiwa berlaku ada hikmah yang terkandung kita tak tahu. Kenapa? Kalau ikut ayat ni, ya, kita lihat mereka ini di akhir perkara yang paling penting dalam hidup kita ni, di akhir. Ya, di akhir hayat kita tu diambil kira. Kenapa? Allah mengatakan dengan memberi balasan kemenangan yang dekat di akhir itu. Okey. Kisah ini berkaitan dengan kisah di Hudaybiyah. Yang mana di Hudaybiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghantarkan kerana mereka baginda sallallahu alaihi wasallam telah dilarang untuk masuk ke Mekah melakukan umrah. Kita tahu bahawa itu umrah yang pertama Rasulullah nak buat kerana dia telah bermimpi bahawa dia akan masuk ke Mekah. Ya, dalam keadaan muhalliqina usahum. Kemudian apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihalang untuk masuk ke Mekah, maka berlakulah yang berlaku di Hudaybiyah, ya, berlaku di Hudaybiyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengutuskan Sayyidina Uthman untuk berbincang dengan penduduk Mekah. Kita tahu kan kalau para jemaah pernah pergi ke Hudaybiyah, jemaah akan akan singgah ke tempat yang dinamakan Masjid Hudaybiyah, ya, yang masih ada lagi di kesan peninggalan zaman Khalifah Uthmaniyah yang tepi masjid situ. Okey, cuma dia dijadikan miqat lah dalam bab ini, ya, miqat yang bukan miqat besar, miqat yang dikategorikan miqat kecil. Okey, apa yang paling penting dalam bab itu, cuma saya ingatkan, ya, telah kan kita berbicara tentang Hudaybiyah ni, saya ingatkan kalau ada program, kalau nak pergi ke miqat tu tak apa. Kerana ada satu lagi program, dia akan singgah dikatakan Taman Hudaybiyah tu, yang dikata ada roti canai lah, ada apa nasi lemak kat situ, ada orang main kuda, main unta. Saya katakan bagi jemaah tak payah pergi. Kerana itu adalah milik Global Ikhwan. Yang ni Global Ikhwan ni adalah satu grup yang dulu mereka ni membawa fahaman-fahaman yang tak betul yang telah diisytiharkan sesat oleh JAKIM. Okey, lalu mereka hidup di zaman dahulu dipanggil Al-Arqam. Okey, Al-Arqam, kemudian tukar kepada Rufaqa, kemudian tukar kepada Global Ikhwan sekarang. Mereka ada buat situ program, saya katakan tak payah pergi. Ya, tak payah pergi. Ini kerana haji baru ni tersilap, kita pun tak tahu. Orang kata ada, kita pergi tengok, oh ini Global Ikhwan punya, kita tidak menyokong apa-apa juga program yang dibuat. Kerana ada unsur-unsur dalam program mereka, ada unsur-unsur benda syirik yang akan dimasukkan satu hari nanti bila kita dah bersama mereka. Okey, baik.
Lalu apabila kita berada di Hudaybiyah, Rasulullah SAW berada di Hudaybiyah bersama para sahabat, tak boleh masuk Mekah, dia menghantarkan Saidina Osman untuk berbincang. Dan apabila Saidina, ini jaraknya kita boleh agak ya, berapa jaraknya dan berapa lama tu, semua Rasulullah boleh agak perjalanan itu. Tiba-tiba masa yang dijanjikan Saidina Osman tidak balik, ya, tak pulang. Dan khabar-khabar desas-desus yang datang, ya, mengatakan bahawa Saidina Osman telah dibunuh. Okey, agak menarik dalam bab ini, dalam peristiwa ini, apabila ini mengisyaratkan Rasulullah pun dia tidak tahu benda yang ghaib, ya, mencanggahi orang-orang yang mengatakan Rasulullah mengetahui benda yang ghaib. Rasulullah tidak tahu benda yang ghaib melainkan apabila Allah mewahyukan melalui Jibril. Ya, kalau dia tahu benda yang ghaib, Osman tak kena bunuh lah. Denori, jangan risau, ya, dia tak kena bunuh. Tapi dia tak tahu. Dengan keadaan komunikasi pada zaman itu tidak ada, ya, seperti handphone apa semua. Jadi di situlah maka Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat di bawah pokok, ya, di bawah pokok lalu berbai'ah. Ini di antara perkara yang perlu kita tahu. Bai'ah dalam Islam ada beberapa ciri bai'ah, tetapi bai'ah taat kepada pemimpin pemerintah, ya, waktu dia berkaitan dengan hanya kepada pemerintah sahaja. Ya, dia tak boleh. Bai'ah ni bukan benda main-main. Kerana golongan sufi pun ada bai'ah dia, golongan tarikat ada bai'ah dia. Itu semua bai'ah batil, ya, bai'ah yang tak betul. Ada pula dalam parti-parti pun berbai'ah, ya, kalau kamu buat sini isteri kamu tertalak misalnya, itu semua bai'ah batil yang tidak ada, tidak dibenarkan syarak, yang telah dilakukan sebahagian manusia. Bai'ah hanya milik oleh pemerintah. Ada pembai'ah yang bentuk begitu yang dikatakan ianya tidak tepat, hanya boleh dalam bentuk aku berbai'ah untuk melakukan solat 5 waktu, istiqamah, ataupun aku tidak mau buat jahat, itu boleh. Tetapi dalam bai'ah yang hakikat, sebenar bai'ah ini adalah perjanjian taat setia hanya kepada Amirul Mukminin sahaja, ya, Amirul Mukminin sahaja, tegaknya Khalifah Islamiyah. Baik, dalam bab itu apabila Rasulullah SAW berbai'ah, yang menarik dia meletakkan tangan dia, ini tangan Osman dan ini tangan aku. Berbai'ah, bai'ah dia adalah bai'ah berani mati. Ya, maksudnya disebabkan Saidina Osman itu dikatakan mati, maka seluruh para sahabat sanggup mengorbankan nyawa mereka. Ini dia hakikat orang Islam sebenarnya, ya, membela Islam. Dia membela Islam begitu sekali. Okey, maka dia mengangkat bai'ah, ini tangan Osman dan ini tangan aku, ya, aku berbai'ah untuk membela Saidina Osman di atas kematiannya. Semua para sahabat pun datang berbai'ah, bai'ah, yakni berarti kami bersedia untuk mati. Itu dia, bukan sebarangan, ya, waktu itu dalam keadaan yang semua ikhlas. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, kita dengar memang tak rasa apa-apa, tetapi jika kita terjun dalam medan itu, kita tenggelamkan diri kita berada dalam suasana yang menggerunkan ini, ya, Saidina Osman dibunuh, ya, kita menjadi ghirah, marah, ya, kita mau membela. Kenapa dibunuh? Datang untuk berbincang, tetapi kenapa dibunuh? Maka Rasulullah telah menjadikan ukhuwah yang begitu dahsyat. Ya, ini kelebihan umat Islam pada zaman dahulu. Umat Islam zaman sekarang berpecah. Tak payah ceritalah kawan kita apa berlaku pun mereka tak kisah sangat, ya. Itu di antara apa yang berlaku pada umat akhir zaman. Memang Rasulullah kata kita akan berpecah, ya, kerana apa? Kerana kejahilan kita dan tidak ada wala' wal bara' kesetiaan kita kepada agama. Okey, jadi apabila mereka berbai'ah, maka Allah turunkan ayat Quran, ya, kita lihat, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim. Okay. Sesungguhnya Allah telah meredai orang-orang mukmin. Allah telah meredai. Itu pasal para sahabat kita panggil apa? Radiyallahu anhum. Daripada ayat inilah para sahabat yang berada di Mekah di Hudaybiyah pada ketika itu, yang dikatakan berpuluh ribu, berapa ribu ke, ya, yang mana mereka ini adalah orang-orang yang telah Rasulullah iktirafkan. Allah telah iktirafkan. Kenapa? Allah tahu dalam hati mereka. Allah tahu dalam hati mereka.
Rasulullah tak tahu, tetapi Allah tahu betapa mereka ikhlas semata-mata kerana agama. Maka Allah kata, Allah telah redha orang, Allah sesungguhnya Allah telah meredai orang-orang mukmin, orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu wahai Muhammad. Allah telah redha sahabat radhiyallahu anhum. Oleh kerana itu bila kita sebut sahabat radhiyallahu anhum, kalau kita sebut tabi'in rahimahullah, dia tak boleh. Ya, kerana kalimah radhiyallahu anhum macam kita ni, ya, bila seorang tu Tan Sri, Datuk, Datuk Sri kan, itu sebagai title yang diberi dan kita kena panggil. Ini di antara adab, ya, adab kita kepada orang-orang yang mendapat title ni. Alah, apa nak panggil dia tu? Asalnya tak ada apa. Ya, itu asal, tetapi bila dia dah dapat, kena hormati. Kerana title itu diberi. Walantaklah dibeli ke apa ke, tetapi kita kena panggil. Kecuali lah dia kata, alah tak payahlah, panggil macam biasalah. Hang panggil aku mat, panggil mat dah lah. Tak payah nak panggil datuk. Itu lain cerita. Kerana dia mentanazulkan, menurunkan sifat ego dia menjadi seorang yang wara' wa tawaduk, maka itu lebih tinggi darajatnya. Orang lebih suka. Ya, ini yang jenis tolong panggil saya datuk, kan? Itu sakit. Pasal saya teringat waktu saya musim haji tu, pada tahun 98 saya handle haji Brunei, ya. Orang Brunei kan, masya-Allah. Saya handle grup haji Brunei. Saya travel Arab, saya bekerja dengan syarikat Arab pada ketika tu. Ya, di mana selepas yalah dalam waktu haji itu kita handle grup-grup Brunei ni, masya-Allah kan. Lepas tu habis balik waktu umrah tu dia datang, adalah jemaah haji dari sana datang kan, kita jumpa, oh ustaz apa khabar apa semua. Lepas tu saya panggil lah nama dia, ustaz tolong panggil Haji. Dia nak title Haji tu, ya. Haji, macam saya, ya, Haji Muhammad Fadil, tolong panggil nama saya Haji gini-gini. Kecut gitu kan. Kita ingat sebagai kita jadikan kawan apa semua, kita panggil biasalah. Tak, bagi mereka Haji itu berharga. Okey. Tak tahulah kenapa, tapi bila saya dengar tu, okey, kita panggil Haji lah. Lepas tu, tak apalah, tak jumpa, tak apalah kalau dah macam tu kan. Jadi, mereka nakkan benda tu. Sedangkan yang tang situ kita mempertikaikan lah. Kenapa? Kerana kita menyaksikan para sahabat berapa banyak haji. Tak pernah pun orang panggil haji. Ada ke kita jumpa Haji Sayyidina Ali, Haji Sayyidina Umar, Haji Sayyidina Abu Bakar, Hajjah Aisyah, Hajjah Sofia. Ya, tak ada kita dengar mereka panggil, ya, gelaran-gelaran yang begitu kepada para sahabat. Bahkan tak ada seorang pun kita dengar, bahkan Rasulullah pun tak ada Haji Rasulullah kan. Tak ada. Oleh kerana tu, dalam bab yang begini kita kena, tak apalah dia nak panggil haji, kita panggil je lah. Tetapi dalam bab seperti Datuk, ya, Datin, Tan Sri, Puan Sri, itu kena panggil. Kenapa? Sebagai tanda hormat, kecuali kalau dia tak nak, tak apa. Ya, saya tahu di kalangan masyarakat kita ada yang tak nak. Ya udahlah ustaz, panggil saya biasa je lah. Ya, okey, alhamdulillah itu tanda low profile is very good person, yang mana dia telah merendahkan diri dan dia diangkat oleh Allah. Bila seorang tu merendahkan diri, dia akan diangkat darajatnya. Namun kita sentiasa menghormati dengan title yang telah diberi. Jangan sekali-kali kita nak mengejek kat apa, tak boleh. Okey, baik. Jadi di sini Allah ceritakan pula, okey, setelah Allah tahu Allah redha kepada orang mukmin yang membai'ahkan kepadamu di bawah pohon. Okey, pohon ini yang berada di Hudaybiyah pada peringkat awal. Ya, ramai orang mengatakan apalah kerajaan Saudi tempat begitu, ya, dibuang dia. Tidak, kerana apa? Pada peringkat awal, ya, mungkinlah sistem pengawasan mereka tu kurang, tetapi setengah orang pergi ke tempat-tempat yang begitu lalu mereka membuat benda-benda khurafat, benda-benda yang boleh merosakkan akidah. Itu puncanya. Bukan kerajaan Saudi nak merobohkan tempat sejarah, kerana mereka pun menjaga tempat-tempat sejarah, tetapi disebabkan datang benda-benda khurafat. Tuan-tuan dan perempuan, kalau seorang datang boleh dihalang, tapi kalau dah beribu perangai macam itu, memang susah, melainkan terpaksa hapuskan tempat itu dan hanya tinggal dalam sejarah sahaja. Ya, ramai orang mempertikaikan, tak, kerana bagi kerajaan Saudi,
ya, mereka melihat masalah akidah itu adalah masalah asas yang bakal menentukan syurga neraka. Itu pun ada juga orang yang buat khurafat, kan. Jadi masalah pokok ini tidak dipotong oleh mereka, tetapi dipotong oleh Saidina Umar awal-awal dahulu. Bila dia melihat benda itu sebagai jadi tempat barakah, tempat pujaan, sedangkan ia tidak boleh, maka dia potongkan pokok tersebut. Ya, maka ianya sudah tidak ada lah. Okey. Lepas tu Allah ceritakan lagi dalam ayat ni, dia mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Ini sifat rububiyah, ketuhanan yang Allah milik, yang mengetahui apa yang di dalam hati masing-masing. Ya subhanallah, Allah tahu apa yang kita berbicara sekarang ini, apa yang terdetik dalam hati kita. Ya Allah akan bicara. Ya Allah tahu dan Allah akan bicarakan perkara ini di mahkamah mahsyar nanti, yaumatublas sarair. Jadi biar hati kita dalam keadaan bersih. Ya, maksudnya bersangka baik dengan Allah, bersangka baik begini. Banyakkah urusan kita ta'allaq, bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia memberikan ketenangan di atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Dengan mentaati Rasul, dengan mentaati Allah, dia akan mendatangkan ketenangan pada diri kita. Ketenangan bukan pada harta kita, bukan pada bentuk badan kita. Ya, berapa ramai orang yang cantik kesudahannya sedih. Ya, berapa ramai orang yang nampak sihat kesudahan letih. Berapa ramai orang yang kaya tak boleh tidur. Tidak ada ketenangan. Tidak ada ketenangan. Berapa ramai pemimpin yang masyhur tapi sudahnya dia tak boleh, ya, berada dalam keadaan gelisah, tidak ada ketenangan. Saidina Umar, pemimpin Amirul Mukminin, boleh tidur di bawah pokok tamar, ya, dalam keadaan dia bersendirian. Sedangkan Raja Rom dan Parsi tak boleh tidur dengan tenang melainkan ada pengawal kiri dan kanan. Itu yang mengagumkan bagi mereka yang menyaksikan waktu Saidina Umar tidur di bawah pohon tamar, tak ada penjaga. Ya, kerana ketenangan. Itu pasal kadang-kadang kita melihat orang-orang yang susah boleh tidur di tempat yang simple. Kita dalam bilik aircon, ya, dengan keadaan katil yang empuk, masuk badan tenggelam semua badan. Habis, ya, tinggal hidung je yang untuk menapas. Tapi tak boleh tidur. Pergi ke hotel sana, tak boleh tidur. Pergi ke luar negeri, tak boleh. Tidak ada ketenangan. Subhanallah, saya melalui pengalaman dapat seorang tu. Saya mencari ketenangan, Ustaz. Saya mencari. Saya pergi ke Amerika, dia pergi melancong seluruh dunia semata-mata nak mencari ketenangan. Tak jumpa ketenangan. Tuan-tuan dan perempuan, ketenangan bukan boleh dibuat-buat. Oh Masya Allah, sedapnya tidur. Tak. Subhanallah, hamba Allah tu, dia kata saya terpaksa makan ubat tiap-tiap malam untuk tidur. Itu pun tak boleh juga tidur, Ustaz. La ilaha illallah, ketenangan. Orang miskin tak makan apa, makan tempoyak, makan nasi, boleh tidur, lena. Ya, dalam keadaan rumah dia kalau kunci tu, ya, saya teringat tok saya punya rumah tu, ya, kalau kunci tu dia boleh buka, masuk je kayu, tolak ke atas dah boleh masuk pencuri, tapi tak pernah pencuri masuk. Ya, ketenangan. Ini ketenangan yang dicari oleh manusia tapi hilang. Orang tu dia pergi seluruh dunia, tahu kat mana ketenangan dia jumpa. Satu hari dia pergi ke atas dam yang dekat Taman Melawati tu. Ya, dia pergi naik, ada orang bela kambing kat situ, tak tahu dia naik. Bila dia naik itu, apa yang dia tengok saya pun tak tahu, adakah dia tengok kambing ataupun apa yang ada di situ. Lalu dia rasa tenang kat situ. La ilaha illallah, tenang. Dia kata tenang. Dia tenang. Itu yang dia, orang yang ada kat situ yang saya kenali, dia bawa, dia jumpa dengan saya, dia sembang. Duit berkepuk, kata orang. Banyak duit. La ilaha illallah. Tapi tidak ada ketenangan. Tapi pergi ke atas tu ada ketenangan. Tuan-tuan dan perempuan, ketenangan adalah mainan dalaman. Ya, mainan dalaman. Apabila jiwa kita berada, sentiasa mengadu kepada Allah, dia akan datang ketenangan. Jiwa kita menuntut ilmu dengan cara yang betul, lepas tu kita mengadu kepada Allah, berbicara dengan Allah, dia akan datang ketenangan. Itu pasal di antara cara nak mendatangkan ketenangan, ya, ketenangan betul-betul, siapa yang pernah merasakan, dia akan merasakan, dia akan mengakui. Pada 1/3 akhir malam, bangunlah sikit, kan? Bangun tak apa, bangun.
mengadu kepada Allah. Ya Allah, aku datang, aku berdosa kepadamu. Ya Allah, ampunkan aku. Ampunkan aku. Menangis. Tuan-tuan dan perempuan, tangisan yang keluar daripada air mata kita tu keluar air. Air itu akan membasuh hati kita dengan sebersih-bersihnya. Mengadu. Tak lama pun, mungkin dalam 10 minit, 15 minit. Bercakap dengan bahasa yang kita fahami. Mengadu kepada Allah, ya Allah, aku datang kepadamu. Mohon keampunanmu. Engkau redalah aku. Engkau bersihkanlah aku. Engkau tunjukkan aku jalan yang benar. Tuan-tuan dan perempuan akan menyaksi ketenangan yang cukup drastik waktu tu. Mengejut dia datang. Ya, lepas je kita menangis, kita akan merasa satu ketenangan yang wallahualam. Hanya Allah yang mengetahui. Dan orang yang pernah merasa, dia akan merasakan kemanisan itu. Tuan-tuan dan perempuan, ni ketenangan. Ya Allah, fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fatahan qariba. Dan dia memberi ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Itu pasal 1/3 akhir malam menjadi perkara yang diucapkan oleh golongan 3 generasi yang terbaik. Kerana padanya ada ketenangan. Ya, ketenangan. Subhanallah. InsyaAllah, ya para jemaah, kita cuba. Ya, cuba bangun, walaupun kita nak buang air kecil tu, ialah itu satu cerita. Ya, cuba dapatkan. Kalau boleh sebelum subuh tu dalam setengah jam ke duduk, biar agak terasing sedikit. Bagi tahu pada Allah, ya Allah, aku datang kepadamu, ya Allah, aku datang kepadamu. Mohon keampunanmu, ya Allah. Aku mengadu, cakap. Ya. Jadi insyaAllah, kalaulah ianya boleh mendatangkan ketenangan, kenapa kita tidak ambil? Kerana itu adalah sifat yang terbaik. Kemudian Allah mengatakan bagi mereka kemenangan yang dekat. Allah Azza wa Jalla mengetahui apa yang ada di dalam hati mukmin berupa keikhlasan dan ketulusan niat. Juga kesungguhan hati dalam menepati bai'ah yang diberikan kepada Rasulullah. Maka Allah memberikan ketenangan dan ketenteraman di dalam hati orang yang beriman ini sebagai sebuah nyata dari keikhlasan serta ketulusan niat mereka. Okey, jadi orang yang beriman, yang ikhlas, dia akan mendapat ketenangan tersebut. Okey. Ibnu Jarir radhiyallahu rahimahullah Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan dalam tafsirnya. Maksud dia mengetahui apa yang di dalam hati mereka adalah, wahai Muhammad, Rabbmu mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati para sahabatmu yang telah berbai'ah di bawah pohon merupakan ketulusan niat, kesungguhan dalam menepati bai'ah yang telah mereka berikan serta kesabaran mereka ketika bersamamu. Ya, bukan mereka datang ya berbai'ah dengan kamu semata-mata ya kok aku boleh dapat jawatan ke pangkat yang besar di sisi kamu, tak ada. Ia tidak ada. Kepada orang-orang kafir tidak ada, kepada orang mukmin ada. Ya, baik. Demikian pula Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyatakan dia mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Maksudnya adalah ketulusan hati, kesungguhan dalam menepati janji serta kepatuhan dan ketaatan. Okey, nampak ya Ibnu Katsir mengulaskan. Saya tertarik kerana ulasan itu merupakan ulasan maklumat yang apa dia dalam hati itu. Ketulusan hati, kesungguhan, kerana bila ada ketulusan hati, kesungguhan untuk menepati janji. Ya. Kemudian serta kepatuhan kepada Allah dan ketaatan. Oh, ini agak berat. 4 perkara ini terlalu berat. Melainkan orang-orang yang betul-betul memahami ya kehendak Allah dan Rasul. Kalau tidak, dia jadi tak tahu kita nak sebut, tetapi ia tidak akan jadi seperti mana yang diterangkan oleh Ibnu Katsir. Kenapa? Bila ada ketulusan hati dan kesungguhan dalam menepati janji, maka dia akan patuh dan taat kepada Allah ya, dan Rasul. Keikhlasan melahirkan kedamaian bagi hati. Lantas ia mengejala ke seluruh anggota tubuh hingga dari hujung rambut ke hujung kaki, ikut merasakan ketenangan. Inilah yang menghantarkan orang-orang mukmin kepada kekhusyuan jiwa di hadapan Sang Pencipta. Itulah alasan mengapa ketenangan batin diibaratkan sebagai pakaian kebesaran pada mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Ya. Apabila dikatakan inilah yang menghantarkan orang-orang mukmin kepada khusyuk. Khusyuk ini
keadaan yang hanya kepada Allah sahaja. Ada perasaan khasyah. Khasyah ini adalah perasaan takut kepada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seseorang itu menuntut ilmu, sebahagian ulama mengatakan seseorang itu jika menuntut ilmu, dia tidak sampai ke satu kemuncak yang dikatakan al-khasyah, maka ilmu dia tidak akan bermanfaat. Ilmu dia tidak akan bermanfaat. Kerana apa? Kerana kemuncak bagi ilmu para nabi ialah khasyah. Kemuncak kepada ilmu para ulama-ulama salaf adalah khasyah. Mengisyaratkan kepada kita perasaan khasyah, perasaan takut itu kena ada dalam jiwa kita. Takut yang bagaimana? Kita lihat dalam kisah apabila Nabi Allah Musa berdakwah kepada Fir'aun. Sedangkan Fir'aun kita tahu telah mengaku dirinya Jabbar Tuhan. Ya, ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan. Rab, kalimah Rab digunakan. Tuhan yang maha hebat. Ya, maha tinggi dan segala-galanya. Itu ucapan dia. Tetapi Nabi Musa datang. Apa yang Nabi Musa katakan? Apabila Allah kata izhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka. Wahai Musa, katakan kepadanya, apakah tidak boleh untuk aku menyampaikan satu perkara supaya kamu dapat membersihkan diri. Wa ahdiyaka ila izhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Aku tunjukkan kamu jalan supaya kamu ada perasaan takut. Ya. Jadi ayat itu mengisyaratkan Nabi Musa menyeru kepada Fir'aun supaya ada perasaan takut kepada pencipta yang sebenar. Apabila Allah mengatakan inna ama yakhshallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya kebanyakan manusia ini yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Kerana apa? Ulama itu pun title definisi ulama itu pun kena jelas sejelas-jelasnya. Kerana ramai sangat orang menggelarkan diri ulama, hakikatnya tidak. Ya, hanya disebabkan dia boleh cakap bahasa Arab, boleh itu, pakai jubah ini, terus kita iktiraf dia ulama. Tak, belum. Okey? Jadi, apabila ayat ini mengisyaratkan begitu, ya, bahawa kita kena ada sifat-sifat ini supaya ianya menjadikan diri kita sebagai orang yang agung. Oleh kerana itu, dalam siri orang yang beriman, yang disebutkan dalam hadis Bukhari, diceritakan Saidina Umar apabila Jibril datang bertemu Rasulullah dalam bentuk seorang lelaki itu, ditanyakan apa makna ihsan. Okey, Islam bersikap orang yang masuk Islam belum lagi dikategorikan orang yang beriman. Orang yang beriman dah dikategorikan sebagai seorang Islam, tetapi belum lagi disebutkan sebagai seorang yang muhsin, ihsan. Dan bila orang itu mempunyai sifat ihsan, maka disitulah datang dia adalah orang mukmin dan orang muslim. Ya, apakah ihsan itu? Maka didefinisikan ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sesungguhnya kamu menyembah Allah seperti kamu melihat Allah. Jika kamu tidak melihat Allah, tetapi Allah tetap melihat kamu. Ya, itu dia definisi yang besar. Ya, dengan arti kata lain, pergerakan kita semua di bawah pemerhatian Allah. Itu kemuncak yang dikatakan khasyah. Okey, baik. Dengan keikhlasan seseorang benar-benar merasakan ketenangan hidup tanpa dikejarkan rasa takut maupun was-was. Sinar keikhlasan akan menyingkap tanda-tanda dan hakikat keimanan sehingga dia akan mampu memilih antara yang hak dan batil, antara hidayah dan kesesatan, serta antara keraguan dan kemantapan hati. Ya, itu di antara petunjuk yang Allah bagi mereka yang betul-betul ikhlas kepada Allah. Apa dia? Petunjuk itu merupakan satu petunjuk yang sukar untuk didapati. Kerana apa? Dia dapat membezakan antara hak dengan batil. Ya, kita ni kadang-kadang tak dapat nak bezakan antara hak dengan batil. Dan juga kita tak dapat nak bezakan antara hidayah dan kesesatan. Zaman fitnah ini zaman yang mana ilmu kita kurang dan fitnah itu besar, maka kita terjebak dalam perkara ini dan dah tidak mampu untuk mengasingkan. Ya, nak mengasingkan tak kenal. Ya, oleh kerana itu bab kata pepatah hanya manikam yang mengenali permata ataupun tidak. Kita letaklah batu apa sekalipun serupa tu je.
Ya, kita letak batu permata, oh kita ingat betul permata. Rupanya botol-botol 7 Up yang hijau tu digunakan nak jadikan batu permata ataupun batu apa yang disebutkan zamrud apa semua tu. Tetapi orang yang kenal maka dia kenali. Begitu juga dalam masalah agama sebenarnya. Hanya orang-orang yang ada ilmu yang mengikut Al-Quran dan As-Sunnah mengenali hakikat ini. Jadi kita kena mantapkan diri kita dengan ilmu. Baik. Ketenangan yang lahir dari keikhlasan membuat hati kita menjadi hidup dan bercahaya. Dengan sinar kedamaian, hati mampu menyingkap kegelapan yang berselubung. Dengan energinya, hati terlatih untuk teguh dan memegang azam. Ya, ini di antara menyebabkan seseorang itu istiqamah. Bila ada keikhlasan, maka ada keistiqamahan. Istiqamah maksudnya maintain berterusan dengan pegangan yang dipegangkan. Tuan-tuan dan perempuan, akhir zaman belum tentu kita mampu untuk memegangkan. Rasulullah dah menyebutkan orang yang memegang sunnah itu seperti memegang bara api. Bagaimana kita pegang bara api? Ya, tak mampu nak pegang kuat, takut ya terbakar tangan. Tetapi itulah hakikat yang kita hadapi pada zaman ini. Kita nak memegang tidak semudah yang disangkakan. Ya, pasal golongan-golongan orang yang membawa Quran dan sunnah ini terlalu sedikit. Ya, mengikut fahaman 3 kurun yang terbaik ini terlalu sedikit. Kerana nak memikulnya adalah satu perkara yang susah. Satu. Dan kedua, kejahilan ummah terlalu banyak. Dua. Dan yang ketiga, ya, disebabkan Islam itu telah bercelaru. Yang sunnah dikatakan bid'ah, yang bid'ah dikatakan sunnah. Sampai kita tidak ada mizan ataupun timbangan untuk mencari kebenaran. Jadi oleh kerana itu, berhati-hati. Hati yang tenang akan menumbuhkan kewaspadaan dan kepandaian yang nyaris sempurna. Seiring dengan itu pula pemiliknya bangkit dari keterlenaan yang panjang. Dalam kondisi demikian dia merasakan nikmatnya berlaku jujur, memandangkan segala sesuatu objektif dan mampu membloki jalan menuju kepada dosa. Ya. Ketenangan hati menyerat sebuah kekhusyukan, pengagungan kepada Allah sehingga lahirlah sifat ihsan. Ya, selalu merasa dalam pengawasan dan pengawalan Allah. Yakni, okey, dia membicarakan orang yang ada keikhlasan ini, ya, dengan menuntut ilmu cara yang betul, dia menjadi orang yang agak berbeza. Tuan-tuan dan perempuan, dalam bab ini ya, macam fitnah-fitnah yang berlaku, tak kiralah di Malaysia di mana, orang yang ada ilmu dia lain. Ya, orang yang ada ilmu melihat cara lain. Orang yang awam ni dia melihat cara semangat, cara berbagai-bagai itu lain. Itu pasal kadang-kadang kita melihat menarik. Ya, hampir-hampir kita kata ya, itulah dia. Tetapi sebenarnya tidak. Maaflah, saya bagi contoh. Misalnya waktu pilihan raya baru ni, ada tak orang yang buat istikharah? Ya, berapa kerat yang buat istikharah? Okay, ala kuliah itu dah lepas, kita tak membicarakan. Cuma kita nak menceritakan ada kelompok-kelompok orang-orang yang agak rasikhuna fil ilm. Dia kemahiran ilmu dia, dia tengok melalui iman dia, melalui agama dia. Kita masuk dalam bab-bab yang begini, memang kita akan melihat dengan iman dan agama. Okey? Kalau tidak ada tu, maka kita mengundi, kita memilih cara yang tak betul dalam kehidupan kita. Okey. Saya bagi contoh. Kadang-kadang kita nampak hebat tetapi sebenarnya benda itu tak baik. Ya. Okey, kita lihat bagaimana golongan-golongan ini muncul. Di sezaman dia menyaksikan dengan iman dan ilmu pengetahuan. Orang menyaksikan dengan cara yang tak betul. Seperti dalam surah Al-Qasas. Okey, buka siapa yang ada Al-Quran, buka surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas juzuk yang ke-20, surah yang ke-28. Okey. Kita ambil dalam kisah yang disebutkan sebagai kisah Qarun. Bismillah. Kita hidup di zaman kita. Kalau kita berada pada zaman Qarun, kita pun rasanya terganggu juga. Ya, terganggu juga. Okey, apa dia? Dalam surah ini Allah menceritakan, muka surat 395 ayat yang ke-79. Surah yang ke-28 juzuk ke-20. Asalnya dia bermula
daripada ayat ke-76. Jadi cerita Qarun ni, kehebatan dia apa semua, kunci dia seperti sebanyak beberapa orang yang kuat untuk memikulkannya, nak menceritakan harta dia tu banyak. Ya, banyak sangat-sangat. Siapa yang pernah pergi tasik Qarun di Mesir, dia akan menyaksikan tasik itu besar. Okey. Baik, maksudnya khazanah harta dia dan pengikutnya banyak. Begitu banyak sekali. Okay. Lepas tu, Qarun dinasihatkan supaya kembali. Ya, di antaranya Nabi Musa yang menasihatkan, ya, supaya berzakat, beriman kepada Allah. Dia tak nak. Ya, cuma dia nak tunjuk ego dia tu. Maka Allah ceritakan dalam ayat 79. Cuba surah Al-Qasas, surah yang ke-28, juzuk 20, ayat yang ke-79. Ini dah masuk ke tengah cerita. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam keadaan kemegahan. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, moga-moga kiranya kita mempunyai harta seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Nampak tak? Qarun keluar kehebatan dia, hampir menggelincirkan sebahagian manusia, yang mana alangkah seronoknya jika kita dapat menjadi seperti Qarun, ya. Cenderung kepada kehidupan dunia. Cenderung alangkah baiknya. Dia tengok Nabi Musa waktu itu, Nabi dah tak ada apa-apa dah. Itu Nabi Musa tak ada apa-apa dah. Apa yang disaksikan Qarun, ni dia harta dunia yang menipu daya kita, menggelapkan mata kita. Ya, sehingga kan Nabi Musa seorang Nabi tidak diendahkan. Sekarang apa yang penting dia ada depan mata kita? Qarun. Qarun jadi pilihan. Oleh kerana itu iman membicara dalam bab ini. Iman kita membicara, semua pergerakan kita bicara. Walaupun pilihan raya, iman kita membicara. Bukan ikut hawa nafsu. Okey, kita lihat apa Allah ceritakan. Kesan daripada jiwanya, manusia, sebahagian manusia cenderung nak jadi macam Qarun. Kenapa? Tidak ada keimanan akhirat bahawa mata'ud dunia, dunia Allah uji bagi sebagai ujian. Dunia, kehidupan dan kematian ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk diujikan kepada kamu siapa sebaik-baik kehidupan. Ya, amalan mereka. Nabi Sulaiman diberikan khazanah dunia, seisi dunia. Dia menjadikan khazanah itu cara yang baik. Maka dia mendapat kategori yang baik. Qarun dibagikan khazanah dunia. Tapi kita tengok. Okey, apa Allah ceritakan? وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. Berkatalah orang yang dianugerahi ilmu. Nampak tak? Orang yang dianugerahi ilmu. Allah letakkan ilmu. Ni dia kedudukan ilmu. Kecelakaan yang besarlah bagimu. Pahala Allah adalah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Dan tidak diperolehi pahala ini kecuali oleh orang-orang yang sabar. Yakni sabar dalam menghadapi segala-galanya. Sabar dalam mengurus harta. Bukan tak boleh. Dia boleh. Kalau kita nak macam itu boleh, tak jadi kesalahan. Tetapi tidak dilapikkan dengan kalimah Allah. Oleh kerana itu kalau kita minta kekayaan tak salah. Ya, tetapi dilapikkan, ya Allah jadikanlah aku orang yang kaya beriman kepadamu. Tu dia. Kerana ayat Al-Quran menceritakan di kalangan manusia. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di kalangan manusia itu meminta kepada Allah dengan mengatakan Rabbana atina fi hadhihi dunya. Rabbana atina fi hadhihi dunya. Okey, wahai Tuhan berikanlah aku kekayaan di muka bumi ini.
dan mereka tidak dapat apa-apa di akhirat kelak. Lalu Allah ajarkan sambungan ayat tu, wa minhum may yaqulu rabbana, sebahagian manusia mengatakan rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kaedah cara berdoa. Lapikkan doa itu dengan kebaikan akhirat. Jangan terhenti nak kaya dunia, akhirnya kita sesat macam Fir'aun. Kita sesat macam Qarun. Tetapi bila kita katakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan, berikanlah kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan akhirat, dan selamatkanlah kami dari azab neraka. Maka waktu itu, tuan-tuan dan puan-puan, apa juga harta yang tuan-tuan miliki, berjuta, bilion, trilion, ya, pangkat apa tuan-tuan dapat, pangkat yang setinggi-tingginya, tak menjadi masalah. Kerana apa? Sifat-sifat itu berarti di akhir ayat tuan-tuan telah mengatakan waqina adzabannar, berarti kita ni kena ada perasaan takut kepada neraka waktu kita memikul amanah. Okey. Oleh kerana tu lelaki ini mengatakan, ya, dalam ayat ni, berkatalah orang yang dianugerahi olehnya ilmu, kecelakaan yang besarlah bagi kamu kerana mengharapkan kehidupan dunia. Pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, di saat itu kerana Qarun tidak beramal soleh, tidak beriman dan beramal soleh. Tetapi kalau kamu beriman dan beramal soleh, Qarun tu beriman dan beramal soleh, tak menjadi masalah. Dan tidak diperolehi pahala itu kecuali orang-orang yang sabar. Tidak perolehi pahala yang besar itu, ganjaran yang besar itu, melainkan orang yang sabar berhadapan dengan mehnah ujian di dunia ini. Kemiskinan, kesusahan, apa semua, kekayaan, semua adalah bentuk ujian. Maka disabar. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita menyaksikan dalam bab ini, apa di antara amalan yang boleh dikatakan lebih baik daripada dunia seisinya? Tahu dah? Itu yang Rasulullah katakan. Ya, solat qabla fajr, solat qabliyah subuh tu lebih baik daripada dunia seisinya. Lebih baik daripada harta Qarun. Tetapi siapa yang ambil perhatian? Ya, solat qabliyah. Tu pasal Rasulullah mengqada'kan kalau terlewat, dia qada'kan, sahabat mengqada'kan. Kerana nilaian terlalu besar. Kita menjadi jutawan pada hari itu dengan kita melakukan solat sunat itu. Kalau kita lakukan solat fardu, Masya Allah, lagi hebat, lagi besar daripada dunia seisinya. Siapa yang mau ambil perhatian dalam bab yang begini? Kadang-kadang subuh pun kita lepas. Na'udzubillah min zalik. Ya, na'udzubillah min zalik. Baik, kita lihat apa Allah ceritakan lagi. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Maka kami benamkanlah Qarun beserta rumah khazanah ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah itu. Dan tiadalah termasuk, dan dia tiadalah termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Tu dia. Depan-depan orang-orang yang susah ini, orang-orang yang bercita-cita nak jadi seperti Qarun, nampak dia tenggelam di bumi. Semua cabut lari. Mana penolong-penolong? Tuan-tuan dan puan-puan, kita menyaksikan ayat ini, ya. Ayat ini, kamu hebat macam mana waktu itu, ramai pengikut-pengikut kamu pun, tapi bila kamu kena timpa bencana, tak ada siapa yang akan menolong kamu, tak ada siapa yang akan dekat kamu. Bagaimana agak perjalanan kita di akhirat yang lebih teruk daripada tu, yang Allah telah sediakan neraka. Bila ditunjuk neraka, ada tak orang nak membantu kamu? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu adik-beradik lari daripada adik-beradiknya, abang, kakak, semua kita tinggalkan. Wa ummihi wa abi. Kita lari orang itu lari daripada emak dan ayahnya.
wa sahibatihi wa bani. Lari daripada isterinya dan anak-anaknya. Kemana? Kemana? Untuk menyelamatkan diri. Waktu itu lebih dahsyat daripada peristiwa Qarun. Ya, Qarun ditenggelamkan, tak ada siapa nak datang. Walaupun orang tu rapat pada peringkat awal bersama Qarun, tapi waktu itu tak ada siapa yang nak rapat, menunjukkan di akhirat kelak lagi dahsyat. Sehingga orang semua, anak-anak lari, semua, isteri lari, semua lari daripada kita kalau kita diperbentangkan neraka. Ingat tu. Tuan-tuan dan puan-puan, bukan main-main benda ni. Okey, lepas tu Allah menceritakan lagi. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Dan jadilah orang yang kemarin bercita-cita kedudukan Qarun itu berkata, ya, orang yang dulu asalnya, kalau bestnya kalau kita jadi seperti Qarun, ya, kita ada kereta besar, kita ada rumah besar, harta banyak, itu dulu, ya, itu dulu sebelum jatuhnya Qarun. Oleh kerana itu jangan layan orang yang begini, ya. Apa dikatakan? Dan jadilah orang yang kemarin bercita-cita ingin menjadi seperti Qarun lalu berkata, aduhai, benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkannya. Betul apa Allah kata? Apa yang Allah buat, walaupun kita makan sehari, ya, kais pagi, makan pagi, makan petang, walaupun kita dapat gaji sebulan sekali, lebih baik daripada Qarun yang berjuta tapi ditenggelamkan. Harta tak bermanfaat langsung. Harta tak bermanfaat langsung untuk menyelamatkan dia. Lebih baik kita begini, masih lagi boleh hidup, masih lagi dengan keluarga kita yang tersayang, masih lagi dapat kita bertaubat kepada Allah. Apa dikatakan? Aduhai, benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkannya. Kalaulah Allah tidak melimpahkan kurniaannya kepada kita, benar-benar dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah tidak beruntung orang yang mengingkari nikmat Allah. Nasib baik. Tang mana nasib baik dia tu? Adanya orang yang berilmu memberi nasihat. Ya, dia bagi nasihat sebelum benda ni berlaku. Kalau dah berlaku, tak ada nasihat dah. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, kita kena melihat sebelum berlaku. Perhatian itu sebelum berlaku. Kalau dah semua harta kita dah hancur apa semua, baru nak teringat. Kalau semua tanah kita dah tergadai, baru nak beringat. Kalau semua keupayaan kita dah tak boleh, baru nak beringat. Tak guna dah. Itu seperti seorang dah berada di atas, di dalam padang mahsyar, ya laitani kuntu turaba, ya laita, perkataan itu datang. Alangkah baik jika aku ni menjadi tanah, alangkah baik jika aku berkawan dengan si fulan, alangkah baik dulu aku. Dia alangkah baik, alangkah baik, alangkah baik, tak guna dah waktu itu. Oleh kerana itu waktu ini amat penting untuk kita memerhatikan. Okey, kita lihat ayat berikutnya, nak bagi tahu ada golongan yang bijak berfikir panjang, ya, maka dia itu amat penting dalam siri penterbiahan masyarakat. Seperti di dalam surah Al-Ma'idah. Ini di antara kisah Nabi Musa lah, zaman Nabi Musa, kelompok-kelompok ni muncul, ya, macam zaman kita sekarang. Ya. Okey. Surah Al-Ma'idah, surah yang kelima. Okey. Ayat yang ke Okey, kita lihat kepada ayat ayat 20. Okay, ini kisah
Apabila kelompok-kelompok ini telah dihalau oleh puak-puak ini, Bani Israel berlaku, dikeluarkan daripada negeri Palestin, dikeluarkan dan akhirnya, tapi itulah mereka ni satu perkara suka mempermainkan Rasul, tidak beriman kepada Rasul dengan cara yang betul. Berbeza dengan para sahabat Nabi yang terus sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Ini yang kita nak. Kalau kita banyak sangat alasan, banyak dalih, kita seperti Bani Israel. Banyak sangat cekadaknya kata orang. Ya, banyak alasan itu ini. Tetapi kenapa tak jadikan kita seperti sahabat Nabi? As-sam'u wa ta'ah. Ya, okey, kita lihat kisah ni. Cuba surah yang ke-5, juzuk yang ke-6, ayat yang ke-20 kita mulakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fiikum anbiya'a wa ja'alakum muluka وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan dijadikannya kamu orang yang merdeka, dan diberikannya kepadamu apa yang belum pernah diberikannya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain. Ini dia. Nabi Musa sebelum menerangkan mukaddimah yang penting kepada Bani Israel, dia telah meletakkan bagaimana Allah memberi nikmat petunjuk segala-galanya kepada mereka. Supaya mereka berfikir balik, dia ingat balik akan nikmat yang Allah bagi. Yang paling menarik, malam yu'ti ahadam minal alamin. Allah tak bagi perkara itu kepada orang lain sebelum kamu, ya, minal alamin. Itu yang menyebab kalimah ini Bani Israel menjadi sombong. Kehebatan dia, Allah bagi manna wa salwa, yang mana tak dibagikan umat yang lain. Ya, makanan dari langit, hidangan makanan dari langit tu, manna wa salwa. Allah boleh keluarkan air dari batu. Ya, mengejutkan mereka. Tapi mereka tak bersyukur. Okey, kita lihat apa lagi. Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestin yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang kerana takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang rugi. Okey, kita tenggelamkan diri kita bersama dengan kaum ini pada ketika itu. Boleh? Okey, kita masukkan. Waktu tengah heboh, tengah sibuk, kita dengar seolah-olah Nabi Musa sedang berbicara, ya, tentang nikmat Allah apa semua, ya. Kemudian Nabi Musa mengatakan, ya, wahai kaumku, masuklah ke tanah suci yang telah ditentukan oleh Allah bagimu. Okey, dengar ya baik-baik. Dan janganlah kamu lari ke belakang kerana takut pada musuh, maka kamu menjadi orang yang rugi. Okey, Palestin waktu itu adalah di bawah jajahan orang-orang yang besar. Ya, orang-orang yang dikatakan orang-orang yang kuat. Yang mana Nabi Musa diarahkan oleh Allah untuk pergi menyelamatkan rakyat Bani Israel, pergi berperang dengan orang yang berada di dalam kota itu. Tuan-tuan tengok ya, kalimah ini kalau kita saksikan Allah katakan, ya, apa dia? Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Allah telah janjikan kepada kamu, inilah tempat. Bila Allah telah menjanjikan, buat je. Buat aja. Tapi disebabkan orang Bani Israel ni belit sana, belit sini. Dia macam kes lembu itulah, ya, yang Allah kata innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Ya, bila Nabi Musa kata Allah arahkan kamu sembelih lembu. Qalu atattakhiduna khudwa. Mereka berkata, apakah kamu nak jadikan kami sebagai perkara yang bermain-main melawak? Tuan-tuan dan puan-puan, biadab mereka terhadap Nabi. Itu je boleh saya katakan. Kenapa tak kata sami'na wa ata'na? Kenapa tak kata tu?
Ini yang berlaku pada masyarakat kita kalau dah perangai macam Bani Israel, dia mempertikaikan agama, mempertikaikan Islam begini. Ya. Sedangkan Nabi Musa yang bercakap dan para Nabi dia tidak akan bercakap melainkan semua betul. Lepas tu dah Allah kata sembelih, baru dah dibahas-bahas barulah nak sembelih. Itu pun nak mempertikai lagi macam mana. Kalau kamu sembelih aja lembu tu bila-bila masa selesai dah masalah. Tapi dah jenis banyak sangat cekadak, banyak sangat autar dia, maka akhirnya menyusahkan diri mereka sendiri. Begini juga apabila Nabi Musa dah kata Allah telah sediakan Baitul Maqdis untuk kamu, lawan. Tetapi jenis penakut, jenis banyak pusing, maka mereka pun berpusing. Apa mereka katakan? Jahat ya. Kalimah ini bagi saya adalah kalimah jahat, kalimah kufur yang dikeluarkan oleh Bani Israel terhadap Nabi, seorang Nabi yakni Nabi Musa. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ. Mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya dalam negeri itu ada orang yang gagah perkasa. Sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar daripadanya. Jika mereka keluar daripadanya, pasti kami akan memasukinya. Itu dia balasan mereka. Nabi Musa cakap, masuk. Mereka kata, ya Musa, sana memanglah ada orang yang memerintah pada ketika itu yang disebutkan Jabbarin. Orang yang gagah, orang yang kuat. Tapi Nabi Musa kata masuk. Allah dah janjikan kemenangan. Dan mereka kata kami takkan masuk melainkan mereka keluar. Nak keluarkan orang yang dah berkuasa di satu kawasan, kan masalah lah Bani Israel ni. Ya. Tetapi kalau mereka keluar, kami baru masuk. Apa kaedah peperangan, pembelaan waktu itu? Tapi itulah hujah yang mereka bagi kepada Nabi Musa. Tetapi Allah jadikan pada setiap kaum yang bengak macam ni, ada kaum yang bijak. Ada orang yang bijak. Ni dia, kita lihat. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu alaihim adkhulu alaihimul bab. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah, yang Allah telah memberikan nikmat ke atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu, maka bila kamu memasukinya, nescaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaklah kamu bertawakal jika kamu benar-benar beriman. Itu dia. Muncul dua orang yang dikatakan, ya, seorang itu namanya Yusha, ya, yang kesudahannya dia menjadi Nabi. Dan seorang lagi saya tak pasti adakah dia Nabi Harun atau bagaimana. Tetapi apabila dua ini mengatakan kepada Bani Israel, kamu ya masuk je, serbu je dalam pintu gerbang tu, Allah akan menangkan kamu. Masuk je. Ini nak masuk tak nak, lepas tu dalih-dalih. Ni dia kebaikan orang yang berilmu dalam bab ini. Ya, dia melihat cara lihat dia lain dan cara lihat mengikut mentaati kalimah Rasul. Ni dia. Taat je kalimah Rasul, apa masalahnya? Tak. Ya, golongan Bani Israel tak nak, dia nak pusing. Banyak alasan. Tuan-tuan dan perempuan berhati-hati dengan hadis Rasulullah. Jangan banyak alasan. As-sam'u wa ta'ah sahaja akan menyelamatkan kita. Dan yang jahat lagi, ini kalimahnya jahat ya. Jahat betul Bani Israel. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Mereka berkata, wahai Musa, kami sekali-kali tidak akan masuknya selama-lamanya. Never. Ya, lan maksudnya kami takkan masuk. Dahlah kamu pergi masuk, kami takkan masuk. Ui, kalimah jahat yang digunakan Bani Israel kepada Nabi Musa. Biadab, bagi saya biadab terhadap Nabi. Kalimah ini biadab terhadap seorang Nabi.
Ya Allah, Nabi Musa macam mana ya? Kalau saya waktu tu mungkin penampar je bagi kat mereka. Ya, sabar Nabi Musa. Okey, dia kata, mereka berkata, wahai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya selagi mereka ada di dalamnya. Kerana itu, pergilah kamu, ini kalimah yang jahat ya. Pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini sahaja. Biadab. Jahat. Ya, kalimah ni bagi saya kalimah kufur yang ingkar kepada Nabi, tidak mentaati. Ya, satu kalimah yang jahat. Nauzubillah. Allahu akbar. Kesian Nabi Musa ya. Kesian. Okey, apa Nabi Musa katakan? Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Berkatalah Musa, ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Sebabkan itu pisahlah aku antara kami dengan orang-orang yang fasik. Maka Nabi Musa minta Allah pisahkan. Maka ini yang dikatakan, okey, dalam ayat ni kita lihat. Qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanah yatihuna fil ard fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Allah berfirman, jika demikian maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. 40 tahun mereka tak dapat masuk ke kota tu. Bahkan tak keluar melainkan mereka berada di tempat tu. Nampak kota tu, boleh pergi, tak boleh masuk. Tak boleh, tak sampai. 40 tahun. Kesan daripada biadab kepada para nabi. La ilaha illallah, tuan-tuan dan perempuan, ianya menggerunkan sebenarnya. Ya, bila saya tengok biadab pada para nabi ni, cara begini dahsyat. Lalu Nabi Musa berdoa, kesannya, maka mereka selama 40 tahun mereka akan berputar kebingungan di bumi padang tih. Maka janganlah kamu bersedih hati memikir nasib orang yang fasik itu. Nauzubillah, tuan-tuan dan puan. Ya, saya nasihat banyak-banyak berkaitan dengan agama, jangan ikut akal. Ikutlah para nabi, ya, ikutlah para rasul. Okey? Jadi insya-Allah di situ akan datang kedamaian dalam hati. Ittiba'ur rasul akan mendatangkan kedamaian dalam hati. La ilaha illallah. Saya takut bila baca tu rasa ketakutan. Ya, ketakutan, tragedi yang berlaku kepada Bani Israel. Ya, tragedi. Dan bagi kita sebagai umat Islam kena berhati-hati. Baik. Yang ketujuh, menguatkan jiwa. Ya, dia akan menambahkan menguatkan jiwa. Sebentar. Bateri dah nak habis pula dah. Okey. Sejatinya keikhlasan yang dimunculkan baik itu melalui perkataan maupun perbuatan akan melahirkan kekuatan yang amat besar jiwa pemiliknya. Betapa tidak dinyatakan demikian? Sesungguhnya keikhlasan membebaskan hasrat seorang dari diperbudakkan oleh menteri kepada harapan peribadi agar mencapai keredaan Allah semata dalam beramal soleh. Okey, dengan arti kata lain, ya, bila kita mengikhlaskan diri kita kepada Allah, kita tak mengharapkan yang lain-lain. Tidak ada kepentingan yang lain-lain. Kepentingan kita hanya untuk Allah, untuk membina agama, untuk menyelamatkan agama. Itu pasal para sahabat dalam siri perjuangan mereka menjaga Rasulullah, menjaga agama, mereka tidak mahu balasan dunia. Tak mahu. Oleh kerana itu Saidina Abu Bakar bila memegang amanah tampuk pemerintahannya hanya kerana Allah, bahkan mereka bertolak-tolak untuk menjadi pemimpin, mereka tak nak kerana dia akan dihisapkan di depan Allah. Umar cuba melepaskan diri. Abu Bakar mengatakan, ya Umar, kamu lantik aku, tiba-tiba kamu nak lari daripada aku. Sedangkan ini merupakan amanah kita bersama. Tu dia nak pikul amanah. Ya, bukan senang. Begini agama kita. Oleh kerana itu bila kita berkawan kerana Allah, dia tidak ada kepentingan. Ya, tidak ada kepentingan nak tender ke, kepentingan nak tu nak ini, tak ada. Kepentingan kita hanya untuk Allah. Untuk darul akhirah. Kita jadikan jabatan kita ke darul akhirah. Duit yang kita simpan di sini untuk kebaikan, maka kita akan keluar berbentuk syurga di sana. Kita belikan untuk membantu orang, kita akan mendapat khazanah kita di syurga sana. Tetapi orang tak faham dalam bab ini. Okey.
Sebenarnya orang yang tamak atau rakus kepada harta juga kedudukan dan kehormatan adalah orang yang jiwanya benar-benar rapuh. Ya, bila dia nakkan dunia semata-mata, dia nakkan kehidupan dunia semata-mata, maka ia adalah jiwa yang rapuh. Dia bukan ikhlas untuk membela agama, dia bukan ikhlas untuk membina negara, dia bukan ikhlas untuk menyelamatkan ummah. Tetapi ianya adalah satu perkara yang lebih menakutkan, takut-takut ia ada kepentingan-kepentingan tertentu yang boleh menyebabkan dia dimasukkan ke dalam neraka. Ya, dengan kerosakannya ummah, ya, dia boleh menyebabkan diri dia dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Hal ini sebagaimana yang tertulis dalam salah satu sabda Nabi SAW, sosok yang menjadi teladan bahawa beliau bersabda, Ta'isa 'abdad dinar wa 'abdad dirham wa 'abdud dirham. Ulang balik, Ta'isa 'abdud dinar wa 'abdud dirham wa 'abdul khamisah. In u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhita. Ta'isa wa intakasa wa idza syika falan taqasha. Okey. Apakah maksud itu? Maksud dia, celakalah orang yang rela menjadi hamba kepada dinar, hamba kepada dirham dan hamba kepada pakaian yang mewah-mewah. Jika diberikan suatu hal yang mereka sukai, maka mereka pun redha terhadapnya. Ini di antara perkara yang berbahaya. Ya, membahaya kepada rakyat. Yang mana kalau pemimpin bagi, oh kita taat kepada pemimpin. Kalau tak bagi, tak taat. Tak boleh. Tak boleh begitu kedudukannya. Okey, kita kena taat dalam bentuk ma'ruf. Yang tak taat dalam bentuk yang tak ma'ruf, itu pun ada kaedah-kaedah. Bukan tak taat pergi menentang. Tak boleh. Dia ada syarat-syaratnya. Maka mereka berredha terhadapnya. Namun jika tidak diberi kepada mereka, maka mereka berang. Mereka marah. Kenapa tak bagi kepada aku? Kenapa tak bagi ini? Kenapa tak dapat projek? Kenapa tak dapat kontrak? Dapat. Na'udzubillah. Ini bukan hamba yang baik. Ya. Tapi ialah ia bergantung pada bagaimana kita melantik pemerintah ataupun keadaan begitulah jadi terhadap diri kita. Na'udzubillah. Sesungguhnya celakalah orang yang seperti itu jika tertusuk duri, semoga tidak dapat mengeluarkannya. Sehingga Rasulullah SAW mendoakan orang-orang yang begini, kalau dia hancur, Allah hancurkan, tak usah bangunkan. Itu kaedah dia. Ya, ini di antara perkara yang Rasulullah ingatkan akan berlaku pada hamba-hamba manusia ini. Dia menjadi kepada hamba, yakni hamba kepada dunia, hamba kepada uang, hamba kepada harta, mata duitan, mata keuangan ataupun berbagai harta wanita, hamba kepada wanita, hamba kepada segala-galanya, jika tidak dikontrolkan dengan cara yang betul-betul, kerana ianya akan berlaku. Ya, kerana ianya akan berlaku. Kemudian sebaliknya, orang yang menjual hasratnya demi meraihkan keredaan Allah semata-mata yang akan senantiasa diliputi rasa aman, kerana itu dia sudah menyerahkan hasrat tersebut kepada Zat yang Maha Kuat. Inilah sumber kekuatan jiwa manusia yang telah tak lekang dimakan zaman. Apa yang dimisalkan dalam perbahasan ini? Ya. Bismillah. Yang disebutkan dalam perbahasan ini, orang-orang yang tidak ada kepentingan. Ini yang kita nak. Tidak ada kepentingan. Dia betul-betul untuk membela. Ya, bukan senang. Tuan-tuan dan puan-puan, bukan senang. Yang dimaksudkan di sini, orang yang betul-betul untuk membela ini, ialah seperti para sahabat. Saya bagi contoh. Ianya cukup simple. Boleh difahami. Cuma kita je tak pasal. Apa dia? Apabila berlaku hijrah, kita tengok ya para sahabat, apabila berlaku hijrah, apa berlaku? Kena ada Abdul Rahman ibn Auf, Osman ibn Affan, yang terkenal dengan jutawan umat Islam. Bukan million, billion trillion mereka memiliki harta yang bukan sebarangan. Sebelum hijrah, mereka ni dah jadi jutawan. Abu Bakar, emas dia berkopuk-kopuk. Sampai bapa dia, ya, setelah Abu Bakar keluar tu, dia cepat pergi ke rumah Asma. Dia mengatakan, apa bapa kamu tinggal? Lalu bapa dia waktu tu rabun, ya, dah macam nak buta. Lalu Asma cepat-cepat ambil batu-batu, dia letakkan dalam kantung, dia letak tempat selalu disimpankan. Lalu dikeluarkan. Wahai atuk, ni dia, bapa tinggal. Dia cek. Oh, banyak lagi emas dalam tu. Tu dia. Ya, kaya Osman, Abu Bakar. Omar kaya. Osman. Ali, okey, Ali kategori, ialah kanak-kanak lagi waktu tu, anak muda. Ya. Abdul Rahman ibn Auf. Siapa lagi? Sahabat Nabi, businessman ni.
dia tinggalkan harta tu di Mekah. Kerana tak ada bank pada ketika tu, yang mana disimpan bawah tanah, disimpankan, lalu dia berhijrah. Suhaib Ar-Rumi, dia tinggal di Korek, dia tinggal harta di bawah tanah. Berhijrah. Lepas berhijrah, Suhaib kena tahan tengah jalan. Kami tak benarkan kamu keluar daripada ini, melainkan kamu serahkan harta kamu kepada kami, kerana kamu asalnya bukan orang sini. Berniaga dan kamu mengambil keuntungan daripada rakyat sini. Suhaib kata, kamu nak ambil di sini, lepaskan aku berhijrah. Berhijrah, turun ayat memujinya. Abu Bakar, Umar, Osman, Abdul Rahman bin Auf tinggal hartanya, tinggal. Terus berhijrah ke Madinah, tak ada apa-apa melainkan sedikit apa yang dibawa, seperti Abdul Rahman bin Auf permulaan dia. Sikit dia bawa. Osman sedikit dia bawa. Tuan-tuan dan perempuan, ini mengisyaratkan ya jiwa mereka kental kerana Allah walaupun mereka tinggal. Kita ni kalau tinggal balik nanti ini barang aku. Ini rumah aku, ini tanah aku ada lagi, banyak lagi. Aku bereka-eka, aku tinggalkan dulu. Itu kita. Tetapi para sahabat bila dah habis hijrah itu, ya, apabila Rasulullah buat Fathul Mekah, pada hari Fathul Mekah, Rasulullah datang, ya, Rasulullah datang dengan tentera. Boleh tak diambil balik? Boleh tak Abdul Rahman claim balik, ini harta aku. Osman bin Affan, ini tanah aku, ini. Ya, kat Mekah pada ketika itu, hari Fathul Mekah, kemenangan orang Islam. Boleh. Tetapi mereka tak pernah sebut walaupun sedikit. Mereka tidak menyebut walaupun sedikit. Bahkan mereka serahkan itu kepada Allah dan Rasul. Subhanallah. Tu dia kehebatan jiwa tengah kuat sungguh-sungguh. Oleh kerana itu muhajirin, yang Rasulullah kata muhajirin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah itu pada hari hijrah tu, mereka fuqara al-muhajirun, ya, fuqara orang miskin muhajir, bukan mereka miskin asalnya, mereka kaya, tetapi disebabkan hijrah terpaksa tinggal ke harta, tak ada apa-apa lagi kat mereka, melainkan apa yang ada itulah mereka bawa, ya, dan akhirnya mereka dikategorikan fuqara al-muhajirun, ya. Lalu Rasulullah mengatakan mereka akan memasuki syurga Allah 40 tahun sebelum orang lain memasuki syurga. 40 tahun. Sehari di akhirat bersamaan 1000 tahun di dunia. 40 tahun di akhirat. Ya, mereka telah mendahului kerana keistimewaan mereka yang jiwa mereka kental dan mereka tidak pernah mengharapkan kehidupan dunia mereka yang lepas. Ini dia. Ya, subhanallah. Lain. Hamba abdi, hamba dinar dengan hamba, maksud hamba dunia dengan hamba kepada Allah lain kedudukannya. Hamba dunia, dia terikat dengan dunia. Oh, aku tak boleh nak pergi semayang sebab aku nak tengok bola. Itu hamba dunia. Oh, aku tak boleh nak pergi semayang sebab apa? Sebab isteri, sebab tak makan, sebab berbagai-bagai alasan kita kepada Allah. Sedangkan hamba Allah yang sebenar, dia tetap apa juga, sehingga kan bayangkan waktu peperangan pun tetap kita diwajibkan untuk mendirikan solat. Tidak ada kemuncakan. Kemuncak yang dahsyat seperti peperangan. Tetap diwajibkan mendirikan solat. Cash, fardu. Ya, ini tak ada apa-apa. Nak solat fardu pun susah. Ya, tak ada apa-apa. Ya, kemain cakap hebat, kuat, angkat besi berat, nak bangkat selimut pagi-pagi pun tak boleh. Na'udzubillah min dzalik. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, kita minta lindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita. Kita minta lindung kepada Allah dari kelemahan iman kita. Kita minta lindung kepada Allah dari keburukan diri kita. Dan kita mengharapkan agar Allah memberi petunjuk kepada kita, sentiasa memberi petunjuk dan sentiasa menyelamatkan kita, zuriat kita, membawa kepada kebaikan dunia dan akhirat. Jadi saya rasa cukup sampai di sini. Yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap adalah kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.